Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insyaAllah, jadi malam ni kita mulakan kelas muzakarah pengajian ilmu faraid dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا رحمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita kesihatan, masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama mengikuti pengajian kelas muzakarah ilmu faraid dengan menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin. Baik, insyaAllah malam ni kita nak sambung lagi kita punya muzakarah kita pada muka surat yang ke-50. Yang ke-50. Yang mana kita kalau ikut dah sebutkan secara lengkap lah, yang mana kita kata kefarduan ya, ataupun ketetapan ataupun kadar fardu. Setengah kitab disebut kadar fardu, setengah kitab disebut sebagai ketentuan ataupun ketetapan, yang mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ada 6, yang mana 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Jadi kita dah sebut habis dah lah. Yang mana yang tak akhir sekali pada pertemuan yang lalu kita dah sebut mengenai 1/6. Yang mana 1/6 tu dia ada bagi dia 7 orang ataupun 7 orang ahli waris yang akan mengambil 1/6. Lepas tu pula dia ada serta beberapa syarat lah. Bagi contoh, siapakah mereka itu 7 orang tu? Kalau kita boleh tengok balik pada muka surat 49 kan. Kalau kita tengok balik pada muka surat 49 ni ulang kaji balik lah yang lalu ni kan. Baik, kalau kita tengok dekat situ yang ke-6 sudus, yakni kita kata 1/6 fardu bagi 7 orang. Siapakah dia? Yang pertama sekali ibu. Ibu tu pula ada syarat dah lah, yakni apabila berserta apabila si mati meninggalkan ibu tadi tu ada bersama-sama dengan anak bagi si mati ataupun cucu bagi si mati, ataupun kita sebut sebagai furu' waris yang ke bawah lah. Atau apa? Atau ada bersama ibu tadi tu berbilang saudara, yakni saudara bagi si mati, ataupun kalau tak faham kita sebut sebagai adik-beradik bagi si mati. Adik-beradik bagi si mati tu pula sama ada lelaki ataupun perempuan, dan juga sama ada kita kata seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu. Maka apabila ada berbilang, yakni apabila kita sebut berbilang dalam ilmu faraid, ulang balik sekali lagi, dia mestilah 2 orang dan ke atas. Apabila 2 orang dan ke atas, maka tu dipanggil berbilang. Maka saudara bagi si mati tu kalau kata berbilang, maka ibu akan dapat 1/6. Habis. Yang kedua bagi nenek perempuan. Okey, baik. Yang kat sini kena perhatian. Kalau kita buka dalam kitab-kitab turas, terkadang nenek lelaki, kalau disebut nenek lelaki lah, terkadang disebut nenek saja. Jadi kena tengok ayat dekat situ dia nak tuju kepada siapa. Nenek, kalau macam ni dia sebut dah nenek perempuan. Jelas dah lah. Setengah disebut nenek saja. Tu kena pada kata nenek lelaki, datuk. Ataupun setengah kitab dia bawa datang dengan perkataan datuk. Tu tak ada masalah lah. Baik, jadi kat sini yang kedua nenek perempuan sama ada seorang ataupun berbilang.
Macam ibu tadi memang seorang dah. Kalau nenek pula, nenek tu maksudnya nenek pihak ibu dan juga nenek daripada pihak bapa. Maka apabila kalau kata ada dua-duanya sekali, maka kena berkongsi 1/6. Habis. Okey, kemudian yang ketiga dia adalah kalau yang kat bawah tu, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey, baik. Dia untuk bagi kita kata perempuan, yang mana kita kata contoh daripada segi anak perempuan, cucu perempuan, ataupun kita kata saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Okey, 4 orang ni je. 4 orang ni. Sekejap. Kita tulis tak? Uh, Harap minggu ni apa tu saya punya tablet ni dia memberi kerjasama lah. Kalau dia tak memberi kerjasama, nampaknya kena cari iPad pula lah. Kita try iPad pula. Baru duk survey. Baik. Jadi untuk masalah 1/6, yang ni kena ambil perhatian. 1/6 untuk ni lah. Tak, saya tulis dulu. Yang ni. Tak tahu dia buat, kalau dia buat perangai ke tak malam ni. Minggu lepas dia tak buat perangai. 1/6. Okey, baik. 1/6. 1/6 ni ini yang nak sebut untuk nombor 3 lah, cucu perempuan daripada anak lelaki dengan saudara perempuan sebapa. Okey. Dekat sini lah. Yang ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian lagi satu, dia sangkut-sangkut. Lagi satu K2. K2 kat sini kena pada kata saudara perempuan sebapa. Okey, baik. Jadi cucu perempuan daripada anak lelaki seorang ataupun berbilang. Tu nampak dia tak memberi kerjasama. Allah. Seorang atau berbilang. Untuk saudara perempuan si ibu sebapa pun sama juga, seorang ataupun berbilang. Sana dia tak berapa nak memberi kerjasama. Okey, baik. 1/6 tadi. Sekarang ni kita nak bahaskan mengenai cucu perempuan dengan saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Lepas tu pula kita kata bilangan dia. Seorang ataupun berbilang.
Baik. Seorang ataupun berbilang berjumpa. Okay, kita buat tambah, simbol tambah tu berjumpa lah. Tambah. Tu maksudnya berjumpa lah. Sekejap lagi kita buat daripada segi ni, sekejap lagi kita buat pengiraan. Mungkin dia baru jelas kot. Kalau kita buat, kalau kita sebut saja mungkin tak nampak. Anak perempuan. Okay, kes 1. Seorang tu maksudnya bilangan dia lah, bilangan dia. Seorang. Okay. Nampaknya kena pasal kena beli iPad dah ni. Dia macam tu. Macam mana apabila si mati meninggalkan cucu seorang ataupun berbilang, kemudian adanya anak perempuan. Anak perempuan bilangan dia mesti seorang. Maka anak perempuan apabila bilangan dia seorang, anak perempuan akan dapat 1/2. Cucu perempuan tadi tu akan mengambil 1/6. Sebab apa? Sebab nak mencukupkan 2/3 maksimum bagi perempuan. Siapakah maksimum bagi perempuan? Siapakah perempuan tu? Yakni anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan si ibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Dalam erti kata lain, maksimum macam mana? Apabila anak perempuan berbilang, yakni 2 orang dan ke atas, maka dia akan ambil maksimum sekali, 2/3. Kalau kata ada cucu perempuan, maka cucu perempuan terhalang. Sebab apa? Dah habis dah. Kota dah habis dah. Kalau kata cucu perempuan nak dapat 2/3, mestilah bilangan dia berbilang. Tetapi anak perempuan tu kena tak ada lah. Kalau kata ada anak perempuan berbilang, dia akan menghalang cucu perempuan. Dia macam tu. Sama juga konsep dia pergi kepada saudara lah bagi si mati. Apabila kita kata adanya K1. K1 ni siapa dia? K1 ni saudara perempuan si ibu sebapa. Ada juga bersama dengan saudara perempuan sebapa. Yang ni dengan simbol K2 lah, saya punya kaedah hasaniah kan. K1 berjumpa dengan K2. Okey, K1 ni yakni syakikah, yakni saudara perempuan si ibu sebapa apabila berbilang, maka berbilang dia akan ambil paling maksimum adalah 2/3. Apabila dia dah ambil maksimum 2/3, maka K2 yakni saudara perempuan si ibu, saudara perempuan sebapa akan terhalang. Sekejap lagi kat bawah ni ada disebut. Bab terdinding. Okey, baik. Jadi macam itulah nak sebut. Kalau nak lebih nampak, kita buat contoh pengiraan. Dia dalam kitab ni dia bab hijab dia kat belakang sekali. Setengah kitab bab hijab duduk depan. Tapi nak buat macam mana dah macam tu. Tapi bawah ni kita dah sebut dah sikit-sikit kan. Cumanya dia punya pengkhususan bab terhalang ataupun bab hijab duduk di belakang. Kalau kita dan katam, kita katam malam ni lah. Kalau tak dan, kita buat lagi satu sesi lah. Baik. Malam ni saya punya tablet dia tak memberi kerjasama yang baik lah. Baik. Si mati, ni kita buat contoh pengiraan.
Baik, C mati. Kita lukis dulu dia punya carta pokok dia. Contoh, C mati, dia meninggalkan anak perempuan. Baik, anak perempuan bilangan dia adalah seorang. Seorang. Kemudian meninggalkan juga cucu perempuan. Okey, baik. Syarat dia mestilah anak lelaki mesti tak ada dululah. Kalau ada anak lelaki, cucu-cucu tak dapat lah. Daripada anak lelaki kan. Baik, kita buat kotak kosong lah. Ni menunjuk kepada anak lelaki. Tak ada lah. Okey, kemudian kita kata adanya waris yang lain adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Baik, bilangan dia contohlah kita buat mudah-mudah, bilangan dia seorang. Baik, apabila macam ni, kita bagi dulu dia punya, kalau kata ahli fadu, kita bagi dulu kefaduan dia. Baik, sekarang ni anak perempuan bilangan dia seorang, maka anak perempuan akan dapat 1/2. Okey, apabila anak perempuan dah ambil 1/2, maka nak mencukupkan 2/3, maka anak perempuan, apa kita kata cucu perempuan tadi tu dia akan ambil bakilah. Kalau siapa boleh kira pecahan lah. Kalau boleh kira pecahan buat macam ni. Maksudnya 2/3 tu adalah maksimum. 2/3 tolak dengan 1/2. Ni saya tak tunjuklah pengiraan ni. Kan jadi cikgu matematik pula. Okey, baki dia kita terus bagilah. Baki dia adalah 1/6. Itulah sebab apa cucu perempuan tu dapat 1/6. Maka cucu perempuan dapat 1/6. Baik, lepas tu kalau kita nak buat dia punya pengiraan, okey. Dia tak berapa nak lekat. Tulis dia dekat skrin dia tak lekat. Baik. Kita ada anak perempuan. Siapa ni? Kemudian kita ada cucu perempuan. Anak perempuan dapat 1/2. Cucu perempuan akan dapat 1/6. Baik, setakat ni boleh ikut lagi. Setakat ni boleh ikut tak? Kita punya ni. Ni kita nak ulang sikit mengenai 1/6 ni. Untuk cucu perempuan dengan saudara perempuan sebapa. Lepas ni baru kita nak sambung. Okey. Anak perempuan akan dapat 1/2, cucu perempuan akan dapat 1/6. Okey, baik. Kemudian kita tengok. Ada 2 makhraj. 1/2, keluarlah makhraj 2. 1/6, makhraj dia adalah 6. Kemudian kita adukan 2 dengan 6. Ni masa awal-awal dulu ni. 2 dengan 6. 2 dengan 6 adalah kita kata tadakhul. Yakni bermasuk-masukkan. Baik, tadakhul bermasuk-masukkan. Jadi kita ambil satu nombor yang paling besar sekali lah. Jadi nombor mana yang paling besar adalah nombor 6.
Jadi apabila nombor 6 besar, nombor 6 letak di atas untuk jadi asal masalah. 6. Dia lambat sikit. Saya dah tulis dah tapi dia tak lekat. Baik. Satu, kalau kita faham lah. Kalau faham dekat sini ni. Alamak. Tekan. Kalau kita faham secara umumnya. Dekat sini dia tak cukup. Tak cukup apa? Dia tak cukup ahli ansabah. Kalau kita tengok sekali pandang pun kita tahu dah. Apabila ada tinggal sahaja waris perempuan sahaja, maka tak ada ahli ansabah. Ansabah ni dia nak menghabisi harta lah, harta pusaka tu. Jadi kalau dalam contoh ni tak habis. Sebab maksimum 2/3. Apabila 2/3 ada lagi 1/3. 1/3 tu nak pergi kat siapa? Nanti pergi dekat Baitul Mal lah. Dia macam tu lah. Boleh nampak dah. Kalau kata ada jadi ansabah, habis dah masalah. Kat sini kita tambah siap-siap Baitul Mal. Baitul Mal. Baik, okey sekali lagi. Anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Maka kalau tambah 2 tu dia jadi 2/3. Apabila 2/3 dia tak habis lagi. 1/3 tu tak habis lagi. Maka 1/3 tu akan pergi kepada Baitul Mal lah untuk masalah ni. Okey baik. Jadi 1/2 daripada 6. Macam mana? Kita buat 6 dibahagikan dengan 2. Maka dapat 3. Baik, kemudian 6 asal masalah dibahagikan dengan 6. Maka dapat 1. Maka baki nak dibahagikan kepada Baitul Mal adalah 2. Mana ni? Ruang. Allah. Baik. Okey, setakat ni boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak? Kita punya pengiraan ni. Boleh faham? Ni mengenai 2/3 ni. Dulu masa awal-awal saya belajar pun dia agak mengantui. Kenapa 2/3 ni? Ada apa dengan 2/3 ni? 2/3 ni dia kena mahir lah. Kalau 2/3 terus tak apa. Ni masalah 1/2 tambah 1/6, 2/3. Tu kena pegang lah tu. Tu kena pegangnya tu. Ni. Sekejap Oh, dia punya lambat tu tak boleh buat bincang. Biar dah. Okey, baik, tak apalah. Jadi habis kat sini Jadi saya ulang balik sekali lagi. Ni kita nak buat dia punya cepat-cepat lah. 1/6 bagi cucu perempuan. Apabila cucu perempuan tu bersama dengan anak bagi si mati. Anak perempuan bagi si mati. Anak perempuan bagi si mati mesti bilangan dia seorang. Apabila bilangan dia seorang, dia akan dapat 1/2. Maka baki bagi cucu perempuan tu 1/6 lah. Sebab apa? Sebab nak mencukupkan 2/3. Itulah jawapan dia. Macam tu. Dan sama jugalah dengan K2 dengan K1. K2 adalah saudara perempuan si ibu sebapa. K1 ialah saudara perempuan si ibu sebapa. K2 saudara perempuan sebapa. Dia lama-lama dia tukar lah. Macam tu lah. Apabila K1 bilangan dia seorang, maka dia akan dapat 1/2. Maka K2 akan mendapat 1/6. Tu kena mahir lah tu nanti. Buat nota ikut pemahaman sendiri lah tu. Dia dalam kitab dia dah. Kena tulis pula. Nanti insyaAllah lagi cepat faham lah. Okey, baik. Baik, jadi habis untuk kita kata 1/6. Yang pertama sekali bagi ibu. Yang kedua adalah bagi
Bagi siapa? Bagi nenek, yakni nenek pihak inilah, sama ada pihak tapi kalau dekat sini ni kena pada kata nenek pihak ibu. Sekejap baru nenek pihak bapa. Baik. Muka surat 50. Cucu. Tak, cucu lah. Cucu perempuan kan. Daripada anak lelaki, seorang ataupun berbilang lah. Serta, nampak tu. Dia kata sebut serta anak perempuan daripada sulbi. Syarat dia mesti anak perempuan ni seorang lah bilangan dia. Baik, lepas tu yang keempat, yakni bagi saudara perempuan sebapa seorang ataupun berbilang serta saudara perempuan si ibu sebapa dengan syarat bilangan dia seorang. Okey, baik. Tu yang keempat. Lepas tu pula yang kelima, dan bagi bapa serta anak atau cucu daripada anak laki-laki. Baik. Untuk bapa pula, tak habis. Kita nak kena habis satu lagi. Dan bagi nenek lelaki. Dan bagi nenek lelaki, yakni bagi datuk. Minta maaf. Pada muka surat 49 ni, nenek perempuan kena pada kata nenek perempuan pihak bapa dan nenek perempuan pihak ibu. Pada muka surat 50 dia sebut dah. Dia sebut mana nenek. Dan bagi nenek lelaki, yakni bagi datuk. Okey, baik. Bagi bapa dan bagi datuk sama sahaja. Dia punya kefarduan ni lah. Ataupun kadar fardu dia. Baik. Untuk bapa dan datuk pun mudah je nak hafal dia. Bapa atau datuk dia mudah saja. Dia ada 3 kefarduan bagi dia. Bapa dan datuk ni dia ada 2, dia ahli fardu dan juga dia adalah ahli asabah yang nak menghabisi harta lah. Dia tak lekat lah saya nak tulis. Baik, 1, 2, 3. Okay, baik, untuk bagi datuk pula, datuk dan bapa ni, dia akan dapat 1/6. Ataupun yang kedua dia adalah 1/6 serta, saya buat tambah lah, serta ain yakni asabah ataupun dia asabah saja. Asabah apa kat sini? Dia adalah asabah binafsi lah. Tapi dia juga adalah ahli fardu. Dia ada 2 status dekat dia tu. Okey, baik, boleh. Bagi bapa dan datuk sama saja. Dia ada 2, yakni dia juga ahli fardu dan dia juga adalah ahli asabah. Dan pada satu ketika dia boleh ambil dua-dua sekali. 1/6. Kalau ada baki lagi, ambil atas jalan asabah. Tu yang nombor 2 tu kan. Dia akan ambil 1/6, kemudian dia akan ambil atas jalan asabah. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali 1/6. Bila dia bapa ataupun datuk akan dapat 1/6 yang kita duk bahas sekarang ni, apabila bagi si mati adanya anak lelaki ataupun ahli waris lelaki. Contoh, kalau tak ada anak lelaki, adanya cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka bapa dan datuk akan dapat 1/6. Okey, baik, habis. Yang nombor 2 pula, bapa dan datuk akan dapat 1/6 serta asabah ni bila? Apabila bagi si mati adanya ahli waris perempuan sahaja. Contoh, ada anak perempuan ataupun kita kata ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Habis. Kemudian yang terakhir sekali, ahli asabah. Bilakah bapa ataupun datuk akan mengambil asabah? Apabila si mati tadi ni tak ada ahli waris. Maka dia akan mengambil asabah terus. Boleh. Contoh macam mana?
si mati dia tak ada ahli furu' waris lah, dia tak ada anak ataupun cucu daripada lelaki, apa kita kata lelaki ataupun perempuan. Contoh, si mati adanya ibu, adanya bapa. Ibu akan dapat 1/3. Contoh bapa akan ambil ansobah lah, dia akan menghabisi. Jadi kalau nak mudah faham lagi, kita contoh kita buat pengiraan. Maksudnya macam mana? Si mati. Ni kita buat 1/6 lah, kita buat pengiraan 1/6. Ya Allah. Contoh kita buat bapak lah, bapak. Bapak. Si mati meninggalkan bapak. Kemudian si mati juga meninggalkan anak-anak lelaki. Baik, apabila macam ni, kita bagi kefaduan. Baik, anak lelaki. Apabila ada anak lelaki bagi si mati, maka anak lelaki akan mengambil asabah. Yakni asabah binafsih lah. Baik. Kemudian bapa, kat sinilah yang bapa akan mengambil 1/6. Dalam kitab dia sebut 1/6 je lah, sudus kan. Tapi dia tak sebut detail lah. Detail dalam kitab lain pun ada juga dia sebut. Baik, kemudian kita buat dia punya pengiraan. Kita ada bapa. Kemudian kita ada anak lelaki. Baik, apabila nampak macam ni, perlu tak baitul mal? Tak perlulah. Sebab apa? Ada ahli asabah. Siapa ahli asabah? Anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, ada bapa. Bapa tu ahli asabah. Baik, anak lelaki tu asabah. Bapa akan dapat 1/6. Macam tu. Kemudian ada satu je makhraj. Mana makhraj dah? 1/6 yakni 6 tu lah. 6. Maka nak asal masalah jadi 6. Ataupun kita kata tompok permulaan tu 6. Tompok harta tu nak bagi berapa ni? 6. Okey, kemudian 1/6 daripada 6. Kalau nak mudahnya, 6 bahagi 6 dapat apa? Bagi bapa dapat 1 je lah. Dekat sangat. Bagi bapa 1, balance 5 bagi anak lelaki. Habis. Tu. Okey, setakat ni boleh faham tak? Cuba bagi respon sikit. Boleh faham tak? Jadi sama je lah. Kalau untuk bapa dan datuk tu dia sama sahaja. 1/6 ni bila? Apabila bagi si mati ada furu' waris ataupun kita kata ada waris lelaki. Sama ada anak ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau nombor 2, 1/6 serta asabah. Maksudnya bapa ataupun datuk ni dia akan ambil kefaduan 1/6. Kalau kata selepas ditolakkan habuan bagi ahli fardu, dah ambil, ada baki. Maka baki bagi bapa ataupun datuk atas jalan asabah. Yang ketiga dia, bagi bapa dan datuk tu, dia ada ahli asabah juga. Dia tu ada 2 status. Dia bapa dan datuk ni boleh jadi ahli fardu ataupun jadi ahli fardu serta asabah ataupun jadi asabah saja. Contoh si mati tak ada dah ahli waris lain. Ada bapa seorang saja. Maka bapa akan mengambil asabah lah. Contoh macam mana? Contoh. Aduh, tak dekat.
Sekejap ha. Tak lekat. Macam tu lah. Si mati meninggalkan bapa sahaja ataupun datuk sahaja, tak ada ahli waris lain, maka semua harta tu bagi bapa ataupun datuk atas jalan asabah. Aduh. Kalau ada whiteboard senang lagi. Si mati kemudian dia meninggalkan bapa saja. Contoh kita buat bapa saja. Maka pengiraan dia tak ada je lah. Bapa seorang saja. Bapa sahaja. Ambil asabah lah. Sebab dia seorang saja nak jadi asal masalah satu orang. Jadi satu lah. Semua sekali harta tu bagi bapa ataupun datuk lah. Tapi syarat bapa tak ada baru datuk boleh ambil. Baik, habis. Kemudian yang tak air sekali. Tu. Dan bagi nenek lelaki yang ni datuk tak kala ketiadaan bapa lah, tu syarat dah. Sebab kalau ada bapa akan menghijab datuk lah. Yang tak air sekali. Dan bagi seorang, tu syarat dah. Seorang daripada saudara seibu. Sebapa kena bulatkan lingkung. Yang ni perkataan lebih lah ni, tak nak. Seorang daripada saudara seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apabila seorang sahaja, maka akan dapat 1/6. Kalau kata ramai, dia akan ambil banyak. Yang ni 1/3. Untuk saudara seibu dia pelik sikit. Kalau orang lain ramai dapat sikit. Tapi kalau untuk ni seorang dia dapat sikit, ramai dia dapat banyak pula. Okay, baik, habis. Jadi bolehkah kita teruskan lagi ni? Boleh teruskan lagi ya? Cuba angkat tangan sikit. Macam mana, boleh tak? Ni kalau kita teruskan lagi ni boleh khatam ni. Baik. Jadi boleh tengok pada kitab muka surat 50 pada baris yang ke 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat. Tengok pada kata ni. Malam ni kita nak baca kat sini. Baru nak baca kitab. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Tengok pada muka surat 50 pada baris yang keempat sebelah kiri sekali. Dan terdinding. Dan terdinding, yakni terhalang lah ataupun terhijab. Yang mana hijab ni kalau untuk saya bahagikan kepada 4. Boleh tulis lah. Sama ada pertama sekali hijab hirman, yakni hijab terus lah. Kedua hijab nuqsan. Hijab nuqsan tu apa? Yakni hijab daripada dapat banyak kepada sedikit. Kemudian hijab kita kata asabah ma'al ghairi. Apabila perempuan jumpa perempuan. Dulu kita dah sebut dah. Apabila perempuan jumpa perempuan. Tu dia panggil asabah ma'al ghairi. Tu. Yakni apabila contoh saudara perempuan sebapa ataupun saudara perempuan seibu sebapa berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan. Perempuan jumpa perempuan, maka dia menjadi asabah ma'al ghairi. Siapa jadi asabah ma'al ghairi? Saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa tu. Maka dia akan menghijab seperti mana saudara lelaki dia hijab. Siapa saudara lelaki dia halang, maka dia yang perempuan tadi pun akan halang juga. Tu kita boleh tengok pertemuan yang sebelum ni lah. Kemudian yang terakhir sekali, yang nombor 4 adalah kita kata hijab 2/3. Macam tadi saya sebut dah pada awal tadi. Apabila anak perempuan berbilang, yakni 2 orang contoh ataupun lebih lah,
maka dia akan ambil paling maksimum sekali 2/3. Maka kalau kata ada juga anak apa kita kata cucu perempuan, maka terhalang. Sebab apa? Anak perempuan dah ambil habis sekali 2/3 tu. Okey, baik, habis. Tu bab terhalang lah. Yang ni baru kita nak sebut. Dan terdinding. Baik. Dan terdinding, yang ni dihijab. Segala nenek perempuan, yakni sama ada pihak lelaki ataupun pihak kita kata pihak bapa ataupun pihak ibu lah. Yakni ibu bagi ibu ataupun ibu bagi bapa. Tu disebut sebagai nenek lah, nenek perempuan. Dan terdinding segala nenek perempuan dengan ibu, yakni dengan sebab ada ibu. Sebab ada ibu, maka nenek tak dapat. Mudah dia macam tu. Nenek perempuan tak dapat. Okey, baik, habis. Seterusnya. Dan segala nenek lelaki, yakni datuk. Nak kata datuk tu terdinding dengan, yakni dengan sebab ada bapa. Dengan bapa, yakni dengan sebab ada bapa. Sebab ada bapa, datuk tak boleh ambil lagi lah. Kalau kata bapa mati dulu, kemudian datuk masih ada, maka datuk boleh mewarisi harta cucu dia lah. Kalau tengok daripada segi datuk tu lah. Okey, baik, habis. Lagi, dan segala yang jauh daripada mereka itu dengan yang hampir. Macam mana ni? Maksudnya terdinding, terhalang, segala yang, yakni segala datuk yang jauh, datuk yang ke atas. Dia akan terhalang daripada mereka itu, kata datuk yang jauh tadi tu, dengan, yakni dengan sebab yang hampir, yakni datuk yang hampir. Baik. Apakah maksudnya kat sini? Apa yang dia nak cuba terang kat sini adalah, kalau kata ada, saya tak hafal lagi dia punya istilah tu. Si mati. Kita ada si mati. Baik, si mati ni ada bapa. Si mati ada bapa. Tapi bapa ni kena mati dululah. Bapa ni contoh, bapa ni kena mati dulu. Petok kosong kan, bapa tak ada. Kemudian dia ada datuk. Si mati tu ada datuk. Contoh kita buat datuk satu. Satu ni bilangan dia je lah. Bukannya datuk seribu sebapak dah. Kita buat macam tu. Okay, datuk satu. Kemudian dia ada nyang dia. Moyang lelaki. Kita buatlah di dua. Moyang dia ada. Baik, untuk masalah ni siapa yang akan dapat? Hanyalah D1 saja. D1 yang dapat. D2 tak dapat sebab dia jauh. Ni yang sebut yang jauh. Terdinding dengan sebab ada yang dekat. D1 tu dekat. D1 ni dia kena satu lompat je. Dia satu lompat je ni. D2 ni nak kena dua lompat. Nak sampai kepada si mati jauh. Macam tu dia punya terminologi dia lah. Okay, baik, habis. Okay, baik, boleh ha? Setakat ni boleh ke? Kalau boleh cuba bagi respon. Kita nak habis dah ni. Macam tu lah. Itu yang dimaksudkan dalam kitab ni. Segala yang, yakni segala datuk yang jauh daripada mereka itu, datuk yang jauh dengan, yakni dengan sebab ada yang dekat, yakni datuk yang dekat. Sebab ada datuk yang dekat, datuk yang jauh terhalang. Macam tu. Okey, baik, habis. Okey, baik, lagi kita sambung lagi. Kalau ikut ni semua atof lah ni. Kalau bahasa kitab ataupun bahasa nahu dia adalah atof lah. Kalau nak mudah dia kena tambah tu. Setiap selepas perkataan dan tu tambah siap-siap terdinding. Dia baru mudah faham. Dan, yakni dan terdinding saudara seibu. Saudara seibu ni yakni sama ada
saudara lelaki si ibu ataupun saudara perempuan si ibu. Kalau kaedah saya lah, saya punya kaedah Hasaniyah yang saya ambil daripada guru Ustaz Hasan, kita buat dengan simbol A3 ataupun K3. Macam tu. Dan saudara si ibu, maksudnya dia sama ibu je dengan si mati. Bapa yang lain. Jadi kalau nak mudah faham, dan yakni dan terdinding saudara si ibu, sama ada lelaki ataupun perempuan, dengan yakni dengan sebab ada. Dengan yakni dengan sebab ada 4. Tetapi kalau ikut bukan 4, yakni 6 orang. Kalau kita kira betul-betul ada 6 orang. Bukan 4 orang, 6 orang. Tapi 4 tu tak salah pun betul. Okey. Dengan yakni dengan sebab ada 4. Tak apalah 4 dia sebut 4 kan. Okey, anak yakni anak lelaki dan anak perempuan. Lepas tu pula dan cucu daripada anak lelaki, yakni kena pada kata cucu lelaki, cucu perempuan. Kalau ikut 4 orang dekat situ. Okey, lepas tu siapa lagi? Dan bapa, yakni dengan sebab ada bapa, maka saudara seibu terdinding, terhalang. Okey, baik. Lepas tu pula yang terakhir dia, dan nenek. Nenek kat sini kena pada kata datuk. Datuk lelaki. Dan nenek. Seperti saya kata tadi, nenek. Nenek ini kena pada kata nenek lelaki lah. Ataupun datuk. Datuk lelaki. Maka ada 6 orang. Siapa dia? Yang pertama sekali anak lelaki. Kedua anak perempuan. Ketiga, cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang keempat, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang kelima, bapa. Yang keenam, datuk. Apabila ada salah seorang daripada ni, maka saudara seibu terhalang ataupun terdinding. Okey, baik habis. Tetapi kena jaga-jaga untuk masalah ibu itu saya tak sebut. Kalau untuk masalah ibu, dia kena bilang walaupun dia terhalang. Contoh macam mana? Si mati ada anak lelaki, kemudian contoh adalah ada bagi si mati juga saudara seibu, kemudian ada ibu bagi si mati. Kalau ikut saudara si ibu dah terhalang sebab ada anak lelaki. Tetapi bagi ibu tadi tu, kena tengok saudara si ibu tu. Dia, kita kata dia ada memain peranan lah. Walaupun dia terhalang, dia dikira juga bilangan dia tu. Okey, boleh faham tak setakat ni? Nak buat contoh pun malam ni, tablet saya tak berapa nak memberi kerjasama. Dia, kita tulis, dia tak tulis pun dalam tu. Baik. Sambung lagi. Ni macam boleh katam ni malam ni. Mana lagi? Tu. Baris ke berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 daripada atas pada muka surat 50. Baik. Dan yakni dan terdinding lah, nak mudah tambah sikit perkataan dan, yakni dan terdinding saudara seibu sebapa dengan 3, yakni 3 orang waris. Siapa dia 3 orang waris? Yang pertama sekali anak lelaki. Pertama sekali anak lelaki. Lepas tu pula dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, baik habis. Lepas tu siapa? Yang ketiga dan bapa, dengan sebab ada bapa. Jadi ni semua salah seorang lah. Ada salah seorang, maka kita kata saudara seibu sebapa akan terhalang. Saudara seibu sebapa ni kena pada kata saudara perempuan lah. Saudara perempuan seibu sebapa. Lepas tu kalau kata saudara lelaki seibu sebapa, dia ahli asabah. Ahli asabah dia ikut tertib. Dia ada tertib dah. Okey, baik habis. Sambung lagi. Dan yakni dan terdinding lah saudara sebapa, yakni saudara perempuan sebapa lah. Dengan 4, yakni 4 orang waris. Mereka itu yang 3. Mereka itu yang 3 yang tadi tu, yang sebelum ni. Siapa dia? Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki, bapa. 3 orang tu kan. Lepas tu kena tambah seorang lagi. Mereka yang 3 yang tadilah. Anak lelaki, cucu lelaki dengan bapa tu. Lepas tu yang keempat dia dan saudara seibu sebapa. Boleh. Saudara seibu sebapa. Habis. Kalau nak nampak lagi, sat.
Tu. Baik. Mana dah? 3 orang, 4 orang. Boleh. Tengok pada nombor 9 lah. Kalau nombor 6 ni A1. Nombor 6 ni A1 dia ikut ahli asabah lah. Kalau kata ada bapa, anak lelaki, cucu lelaki, maka A1 yakni saudara lelaki si ibu sebapa ataupun syakik dia terhalang. Kalau K1 perempuan kan, K menunjuk kepada saudara perempuan, 1 menunjuk kepada si ibu sebapa. Kalau kata ada bapa, anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, maka dia akan terhalang. Sekarang ni kita tengok pada nombor 9. Nombor 9 ni 4 orang. Yang ni apabila ada bapa ataupun ada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, lepas tu kita tambah A1 yang ni saudara mana dia tadi? Saudara lelaki sebapa. Saudara sebapa Saudara lelaki si ibu sebapa. Saudara ibu, ini si ibu sebapa lah tu. Aduh. Okay, baik. Kitab ni dia sebut 4 lah kan. Tapi kalau kita tengok dekat sini ada berapa ni? Nombor 9 ni kita ada bapa, yakni anak lelaki, cucu lelaki, A1, K1. K1 ni apabila menjadi asabah ma'al ghairi ataupun K1 apabila dia berbilang. Maka dia akan menghalang saudara perempuan sebapa lah. Okay, baik. Kemudian kita tengok lagi mana dah? Lepas tu kita tengok dekat sini pula. Dia ringkas sangat ni. Dia bab hijab dia ringkas sangat. Sekarang ni kita tengok pula dekat sini. Dan 4 orang. Dekat situ. Kalau ikut dia sangat ringkas lah. Nanti saya share lah yang ni. Saya share dalam grup nanti insyaAllah. Ni jadual ni. Jadual hijab ni kita share terus. Boleh. Nanti saya share lah. Kat sini pun dia dah sebut dah ni. Kalau ikut saudara si ibu, saudara seibu. Saudara lelaki si ibu ataupun saudara perempuan si ibu. Tengok pada nombor 10. Tadi kita sebut dah tadi berapa orang? 4 orang. Tapi kalau kita bilang betul-betul 6 orang. Siapakah? Bapa, datuk, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan. Habis. Ni kita dah sebut dah. Yang lain-lain tu ahli asabah lah. Sebab tu dia tak sebut dah. AL A1, AL A2, B1, B2, AL B1, AL B2 ni semua asabah. Kalau kita tengok perempuan mana saja perempuan ni? Nombor 2 perempuan, nombor 3 perempuan, nombor 5 perempuan, nombor 7 perempuan, nombor 9 perempuan, nombor 10 tu perempuan. Sebab nombor 10 ni dia sama je lah dia punya ni. Okay, baik. Habis nanti kita share je ni. Baik, habis. Jadi kita tengok sikit lagi. Ni katam terus ni. Baik. Baru pukul 10.30 sikit lagi. Lepas tu kita tengok. Dan 4 orang. Ni pun kita dah sebut dah. Ni kita ulang je balik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Dan 4 orang. Lepas tu dia dalam kurungan tu nombor 6. Sekejap lagi kita tengok yang dekat tepi lah. Dia sebut. Mentaksib. Ataupun mengasabahkan. Tu ayat dah. Mengasabahkan ataupun mentaksib. Mereka itu 4 orang akan saudara perempuan. Ataupun dalam kata lain,
Macam mana? Yakni 4 orang tadi tu dia menarik saudara perempuan dia menjadi asabah. Tu ayat dia lah. 4 orang, yakni 4 orang lelaki dia menarik saudara perempuan dia menjadi asabah. Asabah apa dekat sini? Asabah bil ghairi. Kan kita sebut dah asabah terbagi kepada 3. Pertama sekali kita ada asabah bi nafsih, lelaki sahaja. Melainkan seorang je perempuan, yakni puan hamba, yakni penghulu lah, perempuan. Kemudian kita ada asabah bil ghairi ataupun dalam bahasa Melayu dia asabah dengan yang lain. Dengan yang lain ni apabila perempuan jumpa lelaki. Perempuan dia bertemu dengan lelaki. Dekat sini lah. Kalau dekat sini dia terbalik sikit ayat dia. Ayat dia, dia kata macam mana? Dan 4 orang, yakni 4 orang lelaki mentaksibkan ataupun mengasabahkan ataupun menarik mereka akan saudara perempuan. Menarik tu apa? Menarik jadi asabah lah. Tu kita kata perempuan jumpa lelaki. Kalau yang ketiga sekali, asabah ma'al ghairi ataupun asabah serta yang lain, yakni perempuan jumpa perempuan. Mana perempuan jumpa perempuan? Saudara perempuan si ibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Macam pertemuan yang lalu lah kita dah sebut. Baik, habis. Kat sini dia nak sebut pasal asabah bil ghairi. Okay, baik. Setakat ni boleh tak? Tu penerangan bab asabah. Dan juga asabah ni bukan semestinya mengambil baki, maksudnya dia ambil semua harta, tak. Dia boleh jadi kita kata ambil semua sekali, boleh juga ambil sebahagian, boleh juga keluar kosong, tak dapat apa langsung lah. Okay, baik, habis. Okay, sikit lagi. Rasa macam nak khatamkan terus lah. Ataupun kita jumpa sekali lagi kot, kita menghabiskan. Tapi kalau ikut boleh je ni kita nak khatamkan ni. Okay. Dan 4 orang, yakni 4 orang waris lelaki mentaksibkan, yakni mengasabahkan mereka itu 4 orang akan saudara perempuan. Contoh, anak lelaki, anak perempuan. Cucu lelaki, cucu perempuan. Saudara lelaki si ibu sebapa, saudara perempuan si ibu sebapa. Saudara lelaki sebapa, saudara perempuan sebapa. Dia macam tu. Okay, baik. Tu. Akan saudara perempuan bagi mereka itu 4 orang. Okay, lepas tu dia nak sebut siapakah mereka itu 4 orang tu. Dia punya badal dia ataupun ganti dia. Siapa dia 4 orang tadi tu? Pertama sekali, anak lelaki. Saudara perempuan dia, anak perempuan. Baik, habis. Tu yang pertama. Lepas tu pula yang kedua, dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Siapakah saudara perempuan dia? Yang ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Baik, habis. Dan saudara seibu sebapa. Yang ni kita buat dengan simbol A1. Jadi siapakah saudara perempuan dia? Yang ni saudara perempuan seibu sebapa dengan simbol K1. Tu yang ketiga. Lepas tu yang keempat dia, dan saudara sebapa. Yang ni dengan simbol A2. Saudara lelaki sebapa. Siapa saudara perempuan dia? Yang ni saudara perempuan sebapa dengan simbol K2. Habis dekat situ. Habislah. Kan kita kali ikut dah sebut dah ni. Boleh. Pairing dia kan. Tak lekat lah saya punya tab ni. Saudara. Tak lekat. Saudara lelaki. Lepas tu kita ada lagi satu. Saudara perempuan. Baik, pertama sekali tadi kita ada siapa? Anak lelaki. Kalau dia berjumpa.
Maksudnya dia mengasobahkan lah. Siapa dia? Yang ni anak perempuan lah. Baik, yang kedua, kita ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang ni cucu perempuan lah. Siap tulis dah tapi dia tak keluar, nampak? Baik, kemudian yang ketiga, A1. Dia ada K1, dia punya saudara perempuan dia. Yang terakhir sekali nombor 4, A2. Yang ni saudara lelaki sebapa. Kita ada K2, saudara perempuan sebapa. Habis. Macam tu. Baik, habis. Okay, setakat ni boleh tak? Tu dia punya pasangan dia lah. Dia punya pasangan dia. Apabila jumpa macam ni disebutkan asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi lah. Apabila asobah bil ghairi, macam mana dia nak bahagi pusaka ataupun faraid ni? Dua nisbah satu, ataupun kita sebut sebagai dua kepala satu kepala, ataupun dua ganda satu ganda. Tu yang sebut dalam ayat Al-Quran tu, lizakari mislu hadzil unsayain. Itulah. Okay, baik. Lepas tu kalau ikut kita kena tengok nombor 6. Masa kita berhenti takat tu dululah. Masa kita buat lagi satu pertemuan, insyaAllah kita katamkan lah satu lagi lah. Kita buat lagi satu pertemuan. Sebab saya punya tab saya dia kerah-kerah. Kita tulis habis dah tapi dia tak keluar dia punya tu. Baik, insyaAllah kita berhenti takat tu dulu. Kita aturkan lagi satu pertemuan untuk majlis khatam, insyaAllah. Kita sambung bagi perhabis lah nanti. Kita nak habiskan ni dan 4 orang ni. Kemudian lagi yang satu yang tak akhir, kita nak baca nombor 6 ni lah. Ni pun kita dah baca dah ni. Kita nak habiskan dekat sini. Sikit je lagi ni kalau ikut ni. Ni boleh ni nak khatam kan. InsyaAllah kita sekali lagi lah kot. Kan kalut pula kan. Baik. Wallahu'alam. Sebelum habis tu ada soalan ke? Kalau ada soalan baik tanya siap-siap. Ada soalan ke apa ke? Jelas ke? Kalau jelas cuba angkat tangan. Kalau tak jelas boleh tanya lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya habis takat tu dulu kot. Boleh. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Mungkin ada cara penyampaian tu tak berapa nak sampai ke, ataupun kemudahan tablet saya tak berapa nak memberi kerjasama. Kalau ada whiteboard senang sikit. Ni kita pakai ni dia macam tu lah. Nak kena cari iPad lah, iPad. Cari iPad lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna 'ilman na'qadama fama sabiqin wa rizqana. Allahumma zidna 'ilma wa hakina bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kita